Ali Power ataupun Encik Muhammad Fadli bin Jasni. Terusnya saya nak tanya, sejak bila Ali memulakan perniagaan dalam bidang grafik ni? Perniagaan Ya. So kalau cakap pasal perniagaan ni, so first thing masa diploma kita try untuk faham market digital tau. So Aha. masa diploma, first thing yang aku buat adalah buat Maybank to You. So Maybank tu tu. first thing. Yes. So kita start untuk try buat service, tapi actually service design ni agak heavy tau. Heavy Hmm. untuk orang buat payment. Sebab bagi orang untuk dapat design ni, diorang rasa macam RM10 ke RM50 tu cukup lah untuk diorang bayar student. Mhm. So at that time susah untuk kita berjaya lah nak dapatkan job-job design. And then selepas habis diploma, ada beberapa tempoh yang lengang kat situ, aku try untuk develop something, service print sticker. So Mhm. service print sticker ni, dia dah bukan ke arah kita buat job design. Sebab macam tadi, masalah dia job design adalah payment. And Aha. then, bila kita buat service printing, orang nak barang diorang. So, diorang nak tempah barang tu. Aha. Jadi, orang tak pernah menafikan untuk bayar full payment terus bila diorang nak barang diorang. Mhm. So, masuk sahaja belajar degree, aku dah start open service tu dekat Instagram sahajalah. Dekat Instagram sahaja, sebab memang tak nak usik market dekat Facebook. So, daripada Instagram tu, try untuk develop service printing dan daripada bermodalkan RM150 untuk buat apa-apa sampel, Mhm. dan benda tu growing sampai sekarang non-stop. So the only modal yang start untuk lahirkan bisnes ni 150 tu. Oh, daripada 150 tu, Hang berjaya kembangkan jadi Stixo Production sekarang ni? Ya, ya. Wah. Um, dan starting dia adalah pada masa study degree. Itu Hmm. starting dia. Uh, and Okay. then ada lagi sambung. Okay, okay. Ya. Okay, satu lagi aku nak tanya. Uh, Ali ni mempunyai latar belakang keluarga yang memang terlibat dengan industri kreatif ke? Ada family ke, mak ke, ayah ke yang memang ada base graphic design tu? Kalau nak cakap pasal kreatif, Aha. atuk dekat sebelah mak adalah tukang untuk buat rumah. Kang. So zaman dulu buat rumah pakai kayu. Tukang dia ada ukir. Ha? So buat rumah tak pakai paku, pakai tanggam. So Hmm? daripada situ kita nampak lah atuk banyak buat kerja-kerja kayu yang dia ukir pakai tangan. Hmm? And then turun dekat mak, mak ke arah menjahit. So daripada menjahit masuk dekat aku Hmm? ke arah melukis dan graphic design ni lah. Hmm. So itu turun dia lah. Jadi kalau family belah mak memang ramai menjahit. Hmm. Dari situ. Ada juga aku dengar daripada seorang member ni, aku tak naklah sebut nama dia. Dia cakap ayah hang graphic designer. Betul? Bukan, bukan. Bukan? Ayah banking. Oh, banking. Pandai-pandai lah dia buat cerita Ah, tu. dari situ Ah. combination dia, aku faham design, Ah. dan daripada banking tu aku faham investment. Oh. Dan daripada situ juga aku faham macam mana kita kena berniaga. Hmm. Wah, asal Ah, perniagaan tu datang daripada ayah, ha? yes, tapi dia tak pernah ajar lah. Dia lebih ke cakap je lah, cakap-cakap. Ah. Okay. Hmm. Okay, selain daripada mahir dengan rekaan grafik digital ni, Ali ada kemahiran seni yang lain tak?
grafik digital. Ah. Kalau nak ikutkan lah, kalau cakap pasal seni ni, kita, aku lebih ke arah hand drawing lah. Kalau starting daripada sekolah, memang sentiasa wakil sekolah untuk pertandingan melukis. Tapi tak pernah menang. Tak pernah menang sebab anak-anak orang Cina semua pergi belajar kelas seni. Oh. Kita start out. So jauh beza lah. Persaingan dia tu memang jauh beza. Mhm. And kalau nak dicakapkan daripada tu lebih ke arah illustration dan graphic design, Mhm. um, branding and marketing. Branding and marketing. Yes. Aku ingat lagi waktu diploma show dulu, hang buat Keluang Man. Betul, betul. Rebranding Keluang Man. Oh, itu memang ramai lah cakap-cakap, wah, dia punya Keluang Man tu lagi power daripada Keluang Man yang dalam TV tu. Siap buat komik lagi. Itu yang aku paling ingat, tak boleh Itulah lupa dia. lagi. Okay. Ah, Um, Satu lagi, aku nak tanya pendapat Ali. Adakah kemahiran melukis ni merupakan kriteria utama untuk menjadi seorang pelakar grafik? Untuk grafik design lah. Aha. Melukis bukan nombor satu sebenarnya. Hmm. Untuk design, yang first kali adalah kita punya sense of design. Mhm. So, kalau kita ada sense of design tu, kita tak berapa concern tentang lukisan-lukisan yang detail atau rumit. Yang penting dia ada makna, dia ada jiwa tu. So, kita ambil contoh lah, logo-logo brand dunia pun semuanya tak ada drawing sangat pun. Dia lebih ke arah message. Jadi benda tu kita kena faham lah. Sebenarnya graphic design ni bukannya ke arah melukis. Hmm. Dia ke arah mastermind jugalah. Kena banyak fikir. So, buat. Aha. Okay, jadi kalau macam nak Cakap bantu. pasal melukis, Aha. kalau kita nak cakap pasal melukis Ya. ni, kita boleh upah orang. Oh, upah orang. Okay. Yang penting kita mastermind. Okay, okay. Ah, Okay, Kak. Untuk bangkitkan sense of design tu, macam mana nak buat tu? Nak bangkitkan sense of design tu. Oh, Ha. benda Adakah ni adakah dia semula jadi? dia agak subjektif juga, sense of design ni. Tapi dia, dari apa yang aku nampak lah dekat kawan-kawan kan, Aha. sense of design ni dia datang daripada pengalaman Hmm. dan mungkin juga dia datang daripada orang tu punya dunia. Kalau dia duduk dalam dunia, pergi dengar metal band semua, dia akan dapat sense of design yang ke arah hardcore. Kalau orang tu dia banyak pergi dunia-dunia forex, saham, sense of design dia akan ke arah macam dunia-dunia trading. So sense of design ni dia akan develop daripada dunia orang tu masuk. Dan creativity tu dia lahir juga daripada apa yang dia serap tau. Mhm. So kadang-kadang kita boleh bertanya juga kalau kita rasa macam ni okey ke tak, ni okey ke tak. So dia bergantung pada circle orang tu juga. Mhm. So sense of design ni kadang-kadang ada orang dia start dengan meniru, and after that dia develop dia punya sense sendiri. So dia bagus juga konsep meniru ni untuk pertama kali lah. Aha. Tapi untuk terusnya memang develop sendiri tu yang paling menarik lah. Orang akan nampak. Okey, jadi So, kalau macam orang yang persekitaran dia dikelilingi oleh peperangan, macam dekat Palestin tu, kita dapat tengok lah dia punya artwork tu relate dengan peperangan ni semua. Lebih pada luahan betul, perasaan. itu boleh effect. Mhm. Aha. Okey, next.
uh, kalau kita relatekan grafik dan juga perniagaan, sejauh mana kita boleh buat duit dengan grafik ni? Menurut pendapat Ali. Oh, cakap pasal grafik punya income, Aha, sebenarnya dia infinity tau. Infinity. Tapi kita kena faham macam mana kita nak buat duit tu. Ataupun kita cakap how to monetize lah. Mhm. So benda ni student tak berapa nampak tau benda-benda ni. Sebab benda ni dia masuk ke dalam dunia-dunia luar. So Ah. dunia luar, kita kena faham siapa yang akan beli. Ataupun siapa yang akan menggunakan design. Jadi kalau kita nak cakap pasal tu, Mhm. um, kita ambil contoh Okay. graphic design. Okay, graphic design ni kalau kita boleh design apa-apa logo atau vektor atau ikon atau stiker, kita boleh terus up ke dalam Shutterstock ataupun website-website untuk stock lah kan, Mhm. untuk jual. So dekat situ saja infinity income akan datang kat kita. So, bayangkan kalau kita boleh buat design atau stok-stok ni semua, Mhm. seminggu kita boleh buat 10 atau 5 stok. Jadi kalau kita up benda ni setiap minggu sampai bila-bila, memang income kita akan jadi non-stop. Mhm. So kita kena faham dekat mana market yang betul. And ada orang kalau dia buat service design untuk jiran-jiran dia, kawan-kawan dia, mungkin orang takkan bayar dia RM1,000. Hmm. Dia kena faham dekat mana orang yang sanggup bayar mahal, dekat mana yang orang sanggup bayar berterusan. Ah, so benda ni sangat-sangat luas. Mhm. Kita kena faham dulu dekat mana yang sesuai, mana yang mahal. Ah, Jadi untuk perniagaan tu kita kena letakkan harga berdasarkan kemampuan customer kita tu atau macam mana? Harga sebenarnya boleh juga kalau berdasarkan kemampuan kita punya klien. Tapi boleh juga kalau kita nak ukur harga tu berdasarkan kita punya skill. Hmm. Tapi sebelum tu kita kena tanya dulu. Kebiasaannya aku akan tanya dulu untuk klien, design ni untuk kegunaan apa? Uh, so dari situ kita boleh faham lah kalau dia nak guna untuk bina syarikat macam Petronas, kalau kita charge RM500,000 pun dia orang bayar. Kalau kita charge RM50,000 pun dia orang bayar. Tapi kalau dia nak buat untuk majlis kenduri kendara, Hmm. RM50, RM100 tu sanggup lah dia orang bayar. Hmm. Jadi kita kena faham dia punya kegunaan. Dia punya kegunaan. Okey. Seterusnya, aku nak tanya, boleh tak Ali ceritakan sikit macam mana Ali dapat kembangkan perniagaan Stickso Enterprise ni sehingga stabil macam sekarang ni? Boleh ceritakan sikit tak liku-liku, cabaran? Boleh. Ini panjang sikit jalan cerita dia. Ah. Okay. So dia start daripada zaman aku study dekat degree dulu. So Ah. masa study, jadual padat. Mhm. Sebab banyak assignment semua. So benda ni boleh handle masa Sabtu Ahad saja. So masa Sabtu Ahad memang limit lah. Daripada Melaka nak pergi supplier, bukan dekat Melaka, supplier daripada KL. So balik KL ambil barang, and then settle kampus semua. So benda tu agak heavy. So aku print stiker potong sendiri pakai tangan. So itu untuk starting lah. Mhm. And then benda tu keep on develop. Kita ada stok tau. Kita ada stok stiker kita yang lebih-lebih, design-design lebih. Try untuk buka booth. And
banyak juga try buka dekat flea market, kat shopping mall, try buka kat university punya event. So dari situ kita nampak mana market yang aktif, mana market yang pasif, and antara market yang aktif bila kita masuk event lah, event macam tempatan fest. So itu sangat-sangat aktif. Dekat dalam tempatan fest dalam masa sehari 2 hari boleh dapat 5,000, 10,000. So benda tu sangat-sangat awesome lah. So daripada situ kita nampak tau mana tempat yang berbaloi untuk kita spend kita punya tenaga, kita punya modal, and itu starting dia. Dunia event ni sebenarnya limited time. Event buat dua hari sahaja untuk Sabtu Ahad. So kita masih ada sebulan, masih ada lagi 28 hari berbaki tu, and push benda tu untuk buka servis online lah. Servis online kita buka order printing ataupun orang nak beli borong. So ada orang nak order print business card. So daripada situ juga baru faham tau sebenarnya dunia printing tak akan mati. So dunia printing tak akan mati dan permintaan akan keep on, orang sentiasa minta lagi, kita boleh bagi apa yang diorang nak lah. So dulu letak minimum order daripada 100 pieces item, tak kisahlah business card ke, stiker ke. Tapi untuk develop lagi laju, untuk kita terima orang punya demand, ada orang yang dia nak, contohlah, dia nak print 1 keping stiker, 10 keping stiker. Masa tu tak layan. So sekarang ni kita try untuk layan benda-benda yang macam tu. Cuma harga dia orang special lah, mahal lah sikit. Tapi benda ni boleh aktifkan lagi kita punya business tau. Cuma kita kena faham macam mana nak handle order-order yang kecil ni. Mungkin kita kumpul, tak semestinya kita terus buat dia punya. So daripada situ boleh nampak yang benda ni boleh jadi lebih aktif lagi lah sampai ke sekarang. First thing, dulu handle seorang-seorang. Tapi sebenarnya seorang-seorang ni adalah kita handle dekat bahagian order dan design tau. Maksudnya bukan kita yang buat macam mana cakap bukan kita buka kedai. Kita tak buka kedai. Kita buka order. Kita buka order tu. And order datang daripada Instagram sahaja. So senang lah kalau kita nak handle channel tu. Daripada situ, try untuk develop something. Macam mana kita nak tinggikan lagi order. So antara cara dia, kita belajar buat iklan. So daripada situ, apa yang aku nampak, aku takkan buat iklan yang sangat-sangat mahal. So, secara pasifnya, aku akan spend iklan yang tak sampai RM15 sehari pun. So lebih kurang bajet iklan untuk sebulan lebih kurang RM300 dekat Instagram. And benda tu boleh bagi beribu-ribu. So benda ni memang sangat-sangat aktif. Bila kita dah start buat iklan, orang-orang baru akan nampak kita punya servis lah. So benda ni main peranan jugalah, gambar yang baik, servis yang lancar, caption yang mudah faham. So bila orang contact kita pula, kita kena faham macam mana nak bertanya dan menjawab. Benda tu kita kena develop kita punya cara tau, bukan kita tiru orang. So after that, benda tu jadi sangat-sangat laju. So sangat-sangat laju yang membuatkan benda ni boleh jadi pendapatan yang melebihi pada gaji lah. So bila benda ni dah boleh grow sampai ke tahap tu, kita try untuk develop something yang baru lah. Kalau kita tengok event sekarang dah mati. So kita tak boleh nak berniaga dekat event dah sebab COVID ni dah sangat-sangat teruk. Tapi kalau kita perasan, ramai orang start untuk berniaga. Jadi lagi ramai orang berniaga, lagi ramai orang perlukan printing. So dekat situ kita
kena handle apa yang orang nak. So sekarang ni berada dekat tahap yang macam so sekarang ni try untuk buat something yang laju. Apa yang boleh laju dalam masa sehari, kalau kita boleh dapat ribu-ribu sehari, kita push benda tu. So benda ni memang luar biasa sebab aku handle seorang. Aku handle IG seorang-seorang. Aku handle order seorang-seorang. Tapi di sebalik aku yang seorang ni, aku buat lebih kurang 6 buah kilang yang aku deal. So kilang ni akan dealkan whatever. Contoh hari tu kita nak settlekan sampul raya 30,000 keping. So sampul raya tu tak boleh buat seorang-seorang, tapi kilang boleh siapkan secepat mungkin. So yang penting kita faham dekat mana kita boleh buat benda yang murah, dekat mana yang kita boleh niagakan kita punya servis. So kita buat benda tu. Jadi benda ni kena research juga tau, kena try and error juga. Agak-agak menjawab tak? Okay, menjawab. Okay, ni ada student yang bertanya soalan dekat Ali. Boleh tak Encik Ali suggestkan permulaan untuk buat duit bagi student yang berkaitan dengan graphic design ni? Berkenaan graphic design lah, yang paling simple sebenarnya korang boleh start design orang lain punya resume. Oh, resume. Dan korang kena faham dekat mana platform yang korang boleh buat iklan. Contoh dalam Facebook group. Facebook group sangat-sangat aktif. Jangan lepaskan peluang. Dan juga jangan malu untuk bagi tahu dekat orang yang korang adalah graphic designer. Sebab kesilapan orang-orang menggunakan sosial media ni adalah diorang tak pernah bagi tahu apa yang diorang buat. Dan seterusnya untuk starting lah Untuk starting juga korang boleh buat korang punya any design atau icon atau stiker tadi. Try untuk upload dekat website-website yang boleh menjual seperti Shutterstock. So dekat situ memang infinity income akan datang. Jangan lepaskan peluang tu sebab sebenarnya selagi korang ada smartphone ataupun laptop, komputer, memang korang boleh jadi kaya. Jangan rasa benda tu satu limitation lah. Sebelum ni pun aku ada suggestkan juga dekat dia orang ni. Kalau yang malas nak buat design tu, boleh je upload foto dalam Shutterstock Contributor. Aku ada tunjukkan cara. Guna smartphone je. Tak perlu pakai kamera mahal-mahal. Itu salah satu cara untuk menjana passive income dengan cara paling mudah. Sebab sekarang ni smartphone kita dah terlebih canggih. Dah melebihi kamera DSLR zaman dululah. Zaman 2010 punya DSLR tu memang dah kuno dah. Smartphone kita sangat-sangat canggih, tapi kesilapan anak muda sekarang ni banyak main game, banyak menggunakan sosial media tanpa faham penggunaan yang betul. Sebab kalau kita tengok balik orang-orang yang berjaya macam Abid Liu, Khairul Aming, dia orang menggunakan sosial media dia orang ke arah benda yang betul. Dia orang fokus untuk buat sesuatu yang dia orang minat lah. Benda tu memang luar biasa sebenarnya kalau kita pandai handle. Okay. Sekarang ni kan mudah dan banyak sangat sumber untuk kita belajar grafik yang mampu melahirkan self-taught graphic designer tanpa mereka perlu masuk art school. Okay, saya nak tanya, adakah Ali merasakan ni satu cabaran terhadap credibility setiap designer yang ada kelayakan akademik dari art school? Sebenarnya memang graphic designer kena sedar tau. Dekat Malaysia kita memang
masuk universiti ataupun tak masuk universiti kita sama. Sebab apa? First thing kita kena faham dalam banyak-banyak sektor, dalam banyak-banyak macam nak cakap bidang lah, dalam banyak-banyak bidang Hmm. kita tengok doktor, diorang ada lesen, engineer, diorang ada lesen, accountant, diorang ada lesen. Kalau nak bawa lori pun kena ada lesen, bawa kapal terbang kena ada lesen. Tapi graphic designer dekat dalam Malaysia tak ada lesen. Architecture pun ada lesen. So sedar tak sedar, Hmm. sesiapa sahaja boleh jadi graphic designer. Dia sama juga macam jadi hacker lah. Sesiapa sahaja boleh jadi hacker kalau dia orang ada ilmu tu. So benda ni memang daripada dulu aku dah perasan Hmm. bahawasanya kalau kita tak pergi universiti pun kita boleh pandai buat design, tapi tak semestinya pandai buat design boleh jadi kaya, boleh jadi berjaya. Sebab ada orang dia pandai buat design tapi dia tak pandai nak buat income. So kita kena faham lah macam mana nak cari income yang tak semestinya makan gaji. Sebab macam kita cakap tadi, masuk universiti atau tak masuk universiti boleh jadi designer. Tapi sama juga pergi kerja atau tak pergi kerja, kita memang boleh buat income juga. Hmm. Memang benda ni benda baru Okey. Setakat ni ada yang nak bertanya sebarang soalan kepada Encik Ali. Kalau ada yang nak bertanya soalan, boleh kemukakan dekat bahagian chat ataupun boleh direct ni bercakap dengan Encik Ali. Okey, kita ada satu soalan daripada student dari Faiza. Beliau bertanya dekat Ali, boleh ke kita cakap kita student grafik walaupun kita ambil subjek ni sebagai extra subjek? Ini maksudnya um, sebenarnya untuk pengetahuan Ali, student-student yang ambil kursus grafik design co-curriculum ni, dia orang bukan base grafik ya. Dia orang ada daripada sains komputer, ada daripada sains marin, lepas tu ada yang ambil business. Faham? Okey. So, itu soalan dia kan? Itu soalan dia. Um, jangan malulah. Jangan malu kalau jangan malu nak bagi tahu apa yang kita boleh buat. Mhm. So kalau kita pandai urut, kita bagi tahu orang kita pandai urut. Kalau kita pandai buat design, kita bagi tahu orang kita pandai buat design. Tapi buktikanlah. Buktikan Mhm. apa yang kita pandai. Try bina portfolio online kita. Senang untuk orang Google nama kita memang nampak terus. So portfolio online contoh macam bina IG kita sendiri pun memang okey. FB page, IG business atau IG personal. And LinkedIn untuk berjaya lah kan. Mhm. And biasanya untuk kita orang dulu, kita orang pakai Behance untuk up kita orang punya hasil-hasil design. So benda-benda ni kalau korang cakap korang power buat logo, buktikan korang boleh buat 10 biji logo lagi cantik. Try buat perbezaan. Kiri ni Manchester United lama, kanan Manchester United korang buat. Macam tu. So kalau korang boleh buat semua benda tu memang korang layak untuk dapat pekerjaan-pekerjaan yang korang cari tu. So kalau korang pandai buat video, buat video. Kalau korang pandai buat website, buat website. So kalau korang nak cakap korang graphic designer, tak salah, buktikan. So zaman sekarang orang tekan Google pakai handphone, orang tak payah nak buka laptop, tak payah buka komputer. So memang kita tak boleh nak trick, kita tak boleh nak tipu orang tahu apa yang kita boleh buat. So memang transparent lah zaman sekarang. Itulah. Lagipun sekarang ni grafik pun memang sangat-sangat penting ya. Macam Betul. macam aku dekat UMT ni pun, yang berjawatan kerani pun kena tahu guna Photoshop. Kadang ada di setengah office tu, setengah office tu dia orang tak ada graphic designer. Jadi yang mana berjawatan kerani, yang mana berjawatan penolong pegawai takbir, dia orang lah yang kena buat design. Kalau kalau tak tahu buka Photoshop edit-edit gambar tu pun, itu pun dia orang kena buat design juga.
Dia anggap, bos-bos anggap, okay, kau pandai edit gambar, kau buat design. Jadi kat Betul. sini, walaupun korang jadi saintis ke, jadi doktor ke nanti, kena tahu buat design juga. Walaupun basic. Itu yang aku selalu tekankan tu dalam setiap kelas. Okay, seterusnya aku nak tanya, sepanjang Ali mengorak langkah dalam membina Empire Stick Show, adakah Ali merasakan semua tu satu bebanan yang berat untuk dilalui? Hmm, Sepanjang buat production, sepanjang membina syarikat ni, adakah tu satu beban? um, kalau kita nak cakap pasal beban, benda ni dah tak jadi beban tau. Benda ni sebenarnya pernah agak rasa macam nak stop. Pernah je. Tapi in the end, actually benda ni dia dah jadi tanggungjawab. Sebab permintaan yang tak pernah berhenti. Dia membuatkan kita rasa macam, okay tak apa, aku settlekan order orang ni. Okay tak apa, aku settlekan order orang ni. Masalahnya order tak pernah berhenti tau. Memang tak pernah Order tak settle pernah lah. berhenti. And masalahnya juga, kita dah stop buat iklan, tapi regular customer pun masih ada. Customer-customer yang daripada bulan lepas, dia dah pernah tanya harga, dia baru bayar hari ni. So benda-benda ni memang sangat-sangat non-stop. Hmm. And aku rasa benda ni fun sekarang ni. Benda ni memang sangat-sangat seronok. Sebab dunia kerja lebih tertekan lah daripada buat benda-benda ni. Sebab benda-benda yang aku buat ni, dia lebih ke arah kita handle secara timetable kita sendiri. Dan kita usaha lebih, kita boleh dapat lebih. Tapi kalau kita pergi kerja, sebenarnya kita akan lebih tertekan. Dengan kalau kita dapat duduk dalam syarikat-syarikat yang tak profesional, so benda tu memang memberi tekanan yang teruk dekat kita. Jadi bagi aku, bebanan akan datang daripada orang yang tak faham apa yang kita buat. So kita just fokus apa yang kita buat je. Okay, jadi minat juga memainkan peranan untuk berniaga ni supaya kita tak rasa benda tu sebagai satu beban. Betul, betul. Okay, kita ada soalan daripada student lagi. Boleh bertanya kepada Ali, boleh tak Encik Ali share pandangan dan pengalaman bagaimana nak confident untuk design? Bagaimana nak confident untuk kita buat design dan nak hadap klien yang selalu condemn design kita? Okay, so first thing lah. Um, uh, Memang sebenarnya kalau level student, memang design korang takkan mencapai tahap macam kita cakap standard market untuk penggunaan dalam harian lah, dalam industri punya demand. So first thing korang kena faham dulu, belajar tiru design. Kalau korang boleh buat sebiji macam design tu, memang korang dah boleh masuk level tu. Contoh, try tengok mana-mana flyer, buat sebiji macam flyer tu. Ataupun try tengok mana-mana packaging, try design sebiji packaging tu. Kalau korang tak boleh achieve design yang sama, sebenarnya memang korang punya sense tu tak sampai lagi. Dan korang punya skill pun tak sampai. So, try dulu tiru. Lepas korang belajar tiru, korang akan dapat skill tu. Lepas korang dapat skill tu, korang boleh develop korang punya style. So sense of design tu korang akan dapat lebih daripada uh, industri sekarang lah boleh kata. Mhm. Ada juga aku bagi dia orang belajar untuk meniru, tapi meniru logo dulu. Itu Betul. termasuk dalam tugasan untuk dia orang. Tiru logo dulu, tapi Betul. itu pun ada yang mencapai, ada yang tak berapa nak mencapai lagi. Yang tak berapa nak mencapai gitu, aku suruh dia orang buat semula sampailah dapat apa yang sepatutnya tu. Tiru bagi dapat 90% ke atas ataupun 100%. Kalau dapat 100% tu Betul. memang betul-betul power lah. Betul. Macam aku pun dulu, dia sebenarnya
jauh beza kalau nak dibandingkan aku dengan kawan-kawan. Hmm. Sebab aku start untuk belajar Photoshop tingkatan 3. Hmm. So benda tu jauh beza juga kalau kita banding dengan orang yang baru nak belajar Photoshop bila masuk diploma kan. Hmm. Tapi benda tu bukan satu penghalang lah sebab kita sebenarnya belajar pun banyak dalam YouTube dengan Google. Hmm. So kita kena faham dekat mana yang kita boleh dapatkan, okay, contoh how to make gradient in Photoshop, how to make logo in Adobe Illustrator. Hmm. So kita try follow tutorial pun bagus sebab dari situ baru kita faham, oh rupanya tools ni untuk buat ni. So Hmm. banyak follow tutorial tu pun sangat-sangat membantu jugalah untuk beginner. Ah, Okey, soalan seterusnya. Apakah cabaran yang sebenar-benarnya bagi seorang yang bergelar pereka grafik dalam industri kreatif seperti Ali sekarang ni? Apakah cabaran yang sebenar-benarnya bagi seorang yang bergelar pereka grafik dalam industri kreatif? okay, kalau kita nak cakap pasal cabaran kan, uh, kita kena faham tau, graphic designer Mhm. dia sama macam doktor tau. So kalau doktor bagi nasihat, pesakit tu kena dengar. Ha, betul. Tapi designer ni, bila kita bagi nasihat dekat bos, dekat kita punya klien, kadang-kadang dia orang nak juga cara dia orang. Sedangkan dia orang yang ada kelemahan tu, dia orang tak ada design ataupun dia orang tak ada, dia orang ada sakit tu. Kita nak bagi ubat, tapi dia orang tak faham. Macam aku cakap tadi, graphic design dekat dalam Malaysia kita tak ada license. Jadi orang tak faham yang kita ni penting. Hmm. Tapi kita boleh buktikan yang kita ni penting kalau kita sendiri boleh berjaya. Mhm. So kita boleh terus cakap, aku boleh buat 1 juta, Ha. engkau sekarang ni boleh buat berapa. Ha. So kau dengar cakap aku, memang aku dah berjaya. So benda macam gini yang kita kena buktikan dekat orang. So memang dia sangat mencabar lah untuk kita developkan benda ni. Tapi cabaran tu macam tu. Kalau kita boleh buktikan yang kita berjaya, orang tu tak boleh lawan kita. Hmm. Ha. Sebenarnya itu perbandingan yang aku rasakan agak agak jelas. Kita sebagai graphic designer sebenarnya kita juga merupakan seorang doktor, tapi doktor dalam bidang visual. Doktor Betul. dalam bidang visual. Jadi kalau doktor yang betul daripada bidang perubatan tu, orang boleh dengar cakap, takkanlah kita sebagai doktor bahagian visual, orang tak boleh dengar cakap. Tapi kalau macam kita pernah kerja dekat kedai printing ke, selalu dengan orang-orang kampung, cukup susah. Dia orang nak terima Betul. pendapat kita. Kita cakap A, dia orang cakap tak boleh. Ini A+. Ah, kalau dia Itulah orang dia. nak design yang serabut, memang kena buat yang serabut tu lah. Itu kalau Betul. kita kerja kedai printing dekat kedai-kedai kampung. Sebab sebelum ni aku memang kerja kedai printing. Jadi masalah Hmm. macam tu selalu aku hadap. Selalu orang-orang kampung, pakcik-pakcik, makcik-makcik yang datang buat design kan. Dia orang nak juga semua dimasukkan dalam satu design tu. Betul. Okey, kita Sebenarnya ada itu adalah tindakan yang salah lah. kita ada lagi soalan daripada student. Beliau bertanya, tadi Encik Ali ada bagi tahu ada design yang boleh dijual dengan harga RM100 dan ada yang boleh dijual dengan harga RM1000 tapi mengikut penggunaan. Boleh saya tahu tak design untuk dua harga tu ada perbezaan yang ketara atau lebih kurang? Itu bergantung pada kita juga. Sebenarnya kita yang kawal benda tu. Sebab benda ni sangat-sangat subjektif lah. Okay, contohlah. Um, aku design logo, ini untuk orang muda, memang orang muda faham. Okay, so aku design logo untuk logo team e-sport. Alright, so e-sport. So kita tahu mana team yang top atau mana team yang budak kampung, Hmm. jago kampung.
Okay. Lagu kampung takkan mampu nak bayar logo tu dengan harga RM10,000. Tapi dia orang mampu bayar RM100. Biasa. Biasa macam tu. RM300 kalau cakap pun dia orang dah takut. Okay. So benda ni, logo tu memang boleh jadi sama. Logo tu memang boleh jadi sama. Sebab kita yang design. Kalau kita nak bezakan sikit pun okey lah. Yang logo ni aku letak api. Aku letak shiny sikit. So kita yang control design tu. Tapi kita sendiri pun boleh control dia punya kualiti tau. Kadang-kadang logo yang murah kita boleh je copy dekat Google lebih kurang. Kita edit sikit. Tapi kalau logo yang dia orang sanggup untuk bayar mahal, kita sendiri boleh tanya, berapa bajet korang nak bayar aku? Kalau dia orang sendiri cakap, kita mampu bayar kau RM5,000, kita mampu bayar kau RM500. So kita layan lah. Kita follow apa yang dia orang nak. Tapi kita kena faham tau, kita ada masa. So kalau dia orang nak bayar kita RM10 dengan masa yang sangat-sangat lama, please jangan terima. Please buktikan yang korang boleh dapat payment yang lebih mahal dengan korang punya portfolio. So jangan lupa untuk follow juga dalam Instagram, banyak inspiration daripada designer luar negara. Please follow, fahamkan macam mana diorang punya style. Setiap orang ada style yang berbeza. So korang pun akan ada style yang berbeza. Ada orang dia suka style-style yang macam agak keras. Ada orang dia suka style yang liuk-liuk. Ada orang yang dia suka style yang macam polygon, tajam-tajam. Ada orang dia suka style yang macam penuh dengan lukisan tangan. So, buktikan apa yang korang boleh buat sebab jangan follow sangat apa yang orang minta sebab kita jadi macam tak berapa jujur dengan apa yang kita buat lah. Tapi graphic designer kena fleksibel jugalah sebab kita kena faham logo untuk pisang goreng dengan logo untuk Lamborghini tak sama lah. Kita fleksibel juga dekat situ. Okey Ali, ada lagi soalan. Boleh tahu Encik Ali suggestkan designer yang kita orang boleh dapat inspiration? Designer Aha. inspiration. Ha. Sebenarnya designer dekat Malaysia tak famous tau. Tak ramai yang famous. Even aku sendiri pun aku tak push untuk branding diri sendiri sebagai designer. Aku branding diri sendiri ke arah usahawan sebab aku tak suka buat job design. Okay. Tapi it's okay, korang kena faham. Setiap hari aku buat design Setiap hari aku buat design and aku baru lahirkan website untuk kedai emas dengan arah Nur. So aku follow je apa style dia orang, aku follow untuk koperasi aku lah. Okay. So first thing korang kena ini untuk mencari rujukan-rujukan designer yang ada kat Malaysia. Kalau dekat Malaysia, please follow group. Please follow group ataupun page yang penuh dengan designer. So dekat situ banyak Facebook lah. Facebook banyak sebenarnya. Tapi biasalah orang muda tak banyak ada Facebook. Orang muda banyak ada IG dengan TikTok kan. Betul tu. Tapi kalau IG, sebab dalam IG dia tak ada group tau. Itu masalah dia. Tapi dalam IG dia akan ada satu page yang kolektif. Dia akan collect orang lain punya design and then dari situ korang boleh klik design tu untuk korang follow designer tu. So contoh dia, ini kita fikir global terus lah, please lah, jangan fikir Malaysia je. Okay, kalau Malaysia aku suggest kawan aku terus, Drip Black. Okay, kalau Malaysia aku suggest kawan aku je, Drip Black. Tapi please jangan fikir Malaysia, please fikir global. And follow lah, contoh macam IG yang global macam logo inspiration ke. Try je, tulis je dekat dalam IG punya search tu kan. Kalau untuk FB, please follow je group yang macam Grafik Malaya. Tapi korang akan nampak banyak orang dekat dalam group-group tu. Please korang filter sendirilah siapa yang pro, siapa yang tak pro. And actually kita sebagai designer pun kita tak suka upload kita punya hasil sebab orang boleh copy.
Itu masalah juga. So sebab tu aku suka untuk suggest korang follow yang international lah. Daripada situ korang boleh dapat idea yang sangat luas lagi. Logo inspiration itu antara yang aku suka follow sebab nanti korang boleh nampak IG owner tu dekat caption diorang kot. And then contoh ada banyak sebenarnya. Hmm. Tapi suggestion tu dia akan keluar lah kalau korang tekan dekat yang bawah tu. Macam nak cakap tahu nak cakap nama benda tu. Dia dekat suggestion IG tu jugalah. Kalau korang nak dapat lagi rujukan-rujukan macam tu, kalau dekat IG, gambar-gambar logo tu korang tekan save. Bila korang tekan save, dekat dalam korang punya explore akan keluar lagi suggestion untuk logo-logo ataupun graphic design punya idea tau. So, mana yang korang minat, korang tekan save. So, kalau korang tekan save, banyak yang ke arah macam ke arah, kalau korang save gambar Awet Chun, korang akan keluar explore Awet Chun lah. Kalau korang tekan save banyak yang ke arah ceramah, korang akan keluar explore korang yang ceramah je. So benda-benda tu main peranan juga dekat korang punya explore dalam IG. Hmm. Uh, so nak suggest nama tu dia sangat-sangat susah jugalah. Sebab Sebab aku tak ramai follow sangat. design. Ah. Ramai sangat dia punya designer tu. Macam aku Designer cuba. ramai. Ah. Tapi designer takkan up dia orang punya design semuanya sebab semua design ni ada copyright daripada company masing-masing. Kan? So benda tu agak limited lah kalau kita nak follow Malaysia. Hmm. Uh, Sebab dekat tapi Malaysia banyak jadi isu orang selalu copy design. biasa. Lepas tu jual. Biasa. Biasa. Design aku pun banyak je aku boleh nampak orang tiru. Tak apa, kita halalkan saja sebab kita boleh develop benda yang lagi gempak daripada tu. Aku percaya semua orang boleh develop. But please jangan terlalu show off korang punya masterpiece, melainkan masterpiece korang tu memang orang lain dah kenal lah. So bila korang show off pun orang lain copy kantai. Ah, ah, ah. And kalau korang minat untuk illustration, boleh follow Arttag, Abdul Rashid. Itu pun antara aku punya um, orang yang aku minat lah. Orang yang aku minat kalau dulu idola, sekarang ni dah jadi kawan lah. So itu memang sangat-sangat menarik sebab korang boleh jadi sesiapa saja yang korang minat. Jangan limitkan diri korang sebagai orang biasa. Sebab semua orang ada kelebihan masing-masing. Hmm. Okey, Ali boleh cadangkan Ali punya IG ke Facebook ke untuk student-student buat reference ataupun student follow untuk tengok artwork. Um, Kalau IG, boleh follow Ali Power Art lah. Ali Power, belakang tu ART. Tapi memang minta maaf, konten untuk design sangat-sangat kurang. Hmm. But aku suka share lebih kepada inspiration atau motivation ke arah orang berjaya lah. And then, kalau nak follow aku punya page business, boleh follow dekat bio Ali Power Art tu pun memang dah ada. Hmm. Boleh follow Stizo Production, boleh follow Visual Supply. Visual Supply ni aku try untuk bina brand baju tapi aku tak berapa cukup masa untuk develop branding and marketing. Jadi kita holdkan dulu je lah. Kalau korang minat, please follow juga brand baru daripada Abstract untuk brand baju. Boleh follow Voltra Pro, Voltra Plus. Itu antara boleh nampak lah, korang boleh nampak dunia design yang boleh jadi produk. Please jangan fikir design ni sekadar design. Kalau korang boleh jadikan design korang produk, korang boleh jadi kaya. Betul. Sebab contoh lah, kita bagi contoh lah. Produk yang ada design kan tak ada design lah.
Ya. Kita try cari something yang dia ada brand. Um, okay. Kalau korang beli kalau korang beli air ice blended dekat pasar malam, Hmm. ice blended. Tapi kalau korang pergi ke area-area mall atau kedai, korang boleh jumpa Tea Life, korang boleh jumpa Cool Block, korang boleh jumpa Chat Time. That is branding on design. So, produk dia boleh kata rasa dia sama, tak jauh. Tapi design tu main peranan lah untuk dia orang naikkan lagi benda-benda tu. Design, marketing, branding. So, design ni hanyalah image yang kita nampak, tapi di sebalik design tu ada banyak lagi benda yang diorang buat. Kita bezakan juga macam kedai kopi dekat kampung dengan kita bezakan Starbucks dekat shopping mall. Dalam Starbucks ada logo, dalam Starbucks ada suasana yang eksklusif. Dalam Starbucks takkan ada budak-budak main campak-campak selipar. Okay. So design and branding ni memang jauh beza lah. Ya. Setiap orang ada 24 jam, tapi setiap orang boleh dapat apa dengan 24 jam diorang. So benda tu yang macam agak penting lah untuk kita consider apa yang kita nak buat dengan 24 jam kita. Betul lagi. Tak bahagikan masa tu lagi kan. Penat tu. Kadang Betul. bila dah balik kerja, kita rasa macam, ya Allah, kenapa tak larat saya ni? Kenapa aku tak dibagi tenaga yang unlimited? Ha. Kalau ada tenaga yang unlimited tu, penuh je. Buat semua rasa macam fresh je. Kan? Hmm. So itu yang macam aku consider tadi, please gunakan masa dengan betul, jangan ambil job RM10 tapi susah. Tapi aku ada je buat job RM10 yang senang. Aku pun dah dapat kot dalam 20-30 ringgit. Tapi kita buatlah cara 20-30 ringgit kan. Oh, Biasa job RM10 hingga RM30 yang aku buat adalah job yang letak tulisan. oh tak risau. Aku pernah tahu dapat logo RM30 je dia orang minta. Dah Ah, RM30 tak boleh ke? RM50 lah bang. Pendas nak 30, 30 lah. 30 kita buat cara 30 lah. Ha, betul. ambil dari internet, ubah sikit-sikit. Janganlah kita trace logo tu bagi betul-betul detail, sharp. Itu mau Tak payahlah. RM100 kita Kita buat. simplekan je. Simplekan je. Kita mudahkan orang, Hmm. bolehlah. Tuhan akan mudahkan kita juga. Betul. Sebab kadang ada yang tak mampu kan, ada yang Betul. baru nak start berniaga, modal pun kecil, RM100-200, kita tolong dia. Tak ada yang nak tanya soalan mencabar ke? Ha. Okey, Ali, ada student ni dia nak minta, boleh tak nak tengok design yang RM1,000 yang Encik Ali pernah buat sebelum ni dan design yang RM100. Design RM1,000. Contoh. Contoh design ke? Design apa? Oh. Kok Ali ada pernah letak dalam IG ke? Okay, sini lah aku tunjuk live dekat korang Aku tunjuk live kat korang design yang harga RM1. Nak Ah. tengok ke tak? Try komen. Try. Korang nak tengok tak design harga RM1? Nak. Oh, ramai. Alright. So sekarang ni aku memang ada projek ni. So benda ni aku sekarang pun bukan dekat rumah aku sendiri. Aku dekat homestay tau. Okay. So aku tunjuk kat korang design yang harga RM1. Okay. Sekejap Oh, dapat sambutan ni. Ramai cakap nak. Sangat-sangat banyak. Okay, korang boleh nampak. Okay, ni semua menggunakan pos laju. Okay. Nampak? Baju. Ni adalah baju brand. Okay. Siapa kenal brand ni? Confirm korang akan kenal kan? Ali, line Ali tak open nak stabil Ali. Ni kan? Ha. Dekat bawah ni internet tak berapa kuat. Ha. Sekejap Okey. Siapa yang kenal? Siapa yang follow
brand baju memang boleh tahu lah kan benda ni. Mhm. Alright. So, ini adalah desain yang bernilai sejuta. Wow, drip black. Okay. Okay. So, alright. Okay. So, ini desain. So, tak semestinya korang desain logo. Korang boleh desain produk. Baju. Korang boleh desain face mask. Korang boleh desain stiker. Alright. Okay. So, jangan rasa satu design tu limited. Jangan rasa macam tu tau. Sebab satu design, korang kena faham kan, ini dunia digital tau. Mhm. Satu design, korang boleh print walaupun sejuta. Okay, so kalau satu produk, korang boleh untung RM1. Kalau korang boleh jual kat sejuta orang, korang dah dapat sejuta. Nampak? Oh, Dan tak semestinya untuk korang buat apa-apa produk, korang kena ambil untung yang tinggi. Tak semestinya. Okay. Tapi kalau korang boleh jual dengan kuantiti yang banyak, korang memang boleh jadi kaya. Okay tak? Ah, okay, best best. Bagus idea tu. Ah, semua boleh boleh ambil ya kaedah yang Ali tunjukkan tu. Walaupun design tu kalau harga RM1 boleh dapat sejuta kalau jual dekat sejuta orang. Jadi design tu berharga betul. RM1. Betul. Ah, So korang faham. Korang kena faham, bukannya satu design tu orang nak bayar harga yang tinggi. Tapi kalau korang boleh jual dengan banyak, dengan laju. Banyak dan laju tu penting untuk dunia sekarang. Sebab dunia sekarang ni kalau kita lambat, uh, hype dia dah kurang. Contoh macam McDonald jual BTS punya produk kan. So hype tu dia akan bergerak satu malam sahaja, satu hari sahaja. Uh, Itu yang penting tu. hmm. Okay, Ali ada apa-apa lagi yang nak ditambah ke? Yang nak dicakapkan lagi? Sebelum kita Uh, menamatkan sesi kita. just korang yang give up lah dengan apa yang korang belajar. Sebab korang boleh develop. Setiap hari korang boleh tambah satu ilmu lah. Itu penting lah. Setiap hari banyakkan membaca atau tengok video-video dekat YouTube. Belajar satu ilmu setiap hari. Dan jangan terlalu mengharapkan dunia gaji. Please, jangan terlalu mengharapkan dunia gaji sebab harga rumah dengan harga tanah sekarang ni terlalu mahal. Please, jangan terlalu bila habis belajar, aku kena cari gaji. Please. Korang juga boleh buat income yang lain sebab zaman sekarang adalah zaman digital. Mhm. And last sekali, banyakkan berzikir, banyakkan juga berdoa sebab Tuhan yang tolong kita. Ya. So mungkin itu boleh kita endingkan benda lah. Ya. Itu saja kata-kata akhir daripada Ali. Tadi sangkut-sangkut ke? Tadi time Ali turun bawah tu macam sangkut-sangkut sikit. Yelah, Ah. sebab kita orang dekat ni kan tertutup kot. Internet tak sampai. Hmm. Rumah 2 tingkat kan? Ini kita orang sekarang dekat homestay. Ah. Kita But, orang duduk seminggu kat sini. ui, projek besar tu. Projek besar. Memang Sampai macam tu lah. sampai kena sewa homestay tengok stok baju pun menimbun-nimbun tadi. Uh, Macam itulah dia. Hmm. Okey, sesi kita setakat ni saja. Uh, Terima kasih kepada semua yang sudi menghadirkan diri pada Industrial Talk kita pada hari ini bersama Encik Zul Fadli atau nama Bukan, komersialnya. Muhammad Fadli. Oh, Muhammad Fadli, sorry. Muhammad Fadli. Zul Fadli tu member aku time sekolah tu. Okay, terima kasih kepada Encik Muhammad Fadli atau nama komersialnya Ali Power.
yang merupakan seorang founder syarikat Stixo Enterprise yang juga solo manager business. Beliau handle seorang-seorang lah. Beliau punya business ni solo, bergerak secara solo je, memang hebat lah. Yang juga graphic designer, merangkap usahawan. Produk-produk dia semuanya dia buat sendiri. Okey. Perkongsian daripada Encik Ali pada hari ini sangat membantu kita semua dalam kita memahami macam mana cara untuk membina bisnes daripada permulaan sampailah macam mana cara untuk kita developkan bisnes kita tu. Beliau juga berkongsi cara-cara serta pengalaman-pengalaman beliau yang sangat membantu untuk para pelajar yang berminat untuk menggunakan kemahiran grafik bagi mengembangkan bisnes sama ada secara kecil-kecilan ataupun secara besar-besaran. Okey, terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Semua pelajar boleh bersurai sebab kelas kita pun pada hari ini telah tamat. Dan esok kelas macam biasa. Bagi kumpulan 2 bermula pukul 8 pagi dan bagi kumpulan 3 bermula pukul 11 pagi. Tapi kelas kita pada esok hari hanya 1 jam saja sebab sesi pada hari ini sebenarnya salah satu daripada sesi kelas kita juga. Jadi kelas esok hanya berlangsung selama 1 jam sahaja. Baiklah, semua boleh bersurai sekarang. Terima kasih kepada para pelajar.